Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian, bersua lagi dengan saya Cikgu Mali. Okey, sebelum Cikgu mulakan pelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu supaya pelajar-pelajar tidak ketinggalan ya dengan video-video yang terkini. Okey, Cikgu teruskan lagi dengan contoh yang kelima, iaitu kita diminta melakarkan graf y sama dengan 4 sin 3x. Okey, yang mana x-nya ialah terletak di antara 0 darjah sehingga 360 darjah. 3x di sini membawa maksud 3 kitaran. Maksudnya kita lukis graf sin yang asal itu sebanyak 3 kali. Okey, 3 kali pusingan. Okey, graf yang asalnya kalau y sama dengan sin x. Okey, grafnya ini dianggap y sama dengan sin x. Baru satu kitaran. Kemudian kita lukis lagi sekali dengan ketinggian yang sama. Okey, kemudian ini dianggap 2 kitaran. 1, 2. 2x. Kalau 3x bermaksud 3 kali kita lukis graf sin itu. Jadi ada sekali lagi. Okey, macam itu. Jadi di sini ini ialah x, iaitu untuk darjah, dan yang ini ialah untuk menunjukkan amplitude dia ataupun ketinggian dia maksimum minimum dia. Minimum maksimumnya adalah merujuk kepada yang di depan ini. Okey, kalau di depan ini 4, maka sini pun 4 dan di bawahnya dah pastilah negatif 4. Tengah-tengahnya mestilah kosong. Okey, jadi yang ini adalah merupakan paksi y dia. Kemudian kalau kita nak tandakan dia punya nilai sudutnya kat sini, yang paling akhir, yang paling hujung ini mestilah 360 darjah. Tengah-tengahnya, separuh daripadanya, 360 bahagi 2 ialah 180. Dan dia mesti berada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu ialah di sini. Okey, naik, turun, naik. Turun, naik dan turun. Jadi tengah-tengah kat sini 180 darjah. Antara ni dengan ni, tengah-tengahnya di sini ialah 90. Okey, dan antara ni dengan ni, tengah-tengahnya di sini ialah 270 darjah. Jadi kita punya graf kalau dalam periksa, kalau dalam soalan objektif, tak semestinya dia keluarkan semua sekali ni. Dia mungkin keluarkan separuh sahaja grafnya. Okey, separuh sahaja itu mungkin dia tunjuk grafnya sampai sini je. Grafnya itu sampai sini sahaja. Kemudian dia tanya yang mana satukah graf y sama dengan 4 sin 3x. Jadi yang penting kalau 4 kat sini, bermaksud maksimum minimumnya mesti 4. Okey. Kemudian graf yang ke-6. Contoh yang ke-6. Graf yang perlu dilakarkan ialah y sama dengan sin x tambah 1. Jadi di sini ada perkataan tambah, ada huruf pula dah, ada angka tambah 1. Okey, apa bezanya dengan graf yang tadi? Yang tadi semua yang kita tengok sebelum ni tak ada tambah ataupun tolak. Kadang-kala graf ini dia tulis y sama dengan 1 itu diletak di depan. 1 tambah sin x. Jadi maksudnya sama je dua ni. Okey, bagaimana bentuk grafnya? Okey, untuk graf ini paksi x-nya cikgu guna pensel. Kenapa cikgu guna pensel? Nanti awak tengok ya sebab apa. Okey, jadi grafnya pertama sekali, sebelum kita nak lukiskannya, mula-mula kita abaikan dulu tambah 1 ke, tolak 1 ke, tolak 2 ke, tambah 3 ke, kita abaikan dulu. Kita tengok yang bahagian hadapan ini. Yang bahagian hadapannya ialah y sama dengan sin x. Yang ini kita tengok dulu. Jadi y sama dengan sin x, kita buatkan dia punya grafnya, iaitu graf sin. Graf sin ialah ke atas lengkungan, kemudian turun ke bawah. Okey, macam tu graf sin. Okey, dia sin x saja. Jadi kalau sin x saja bermaksud satu kitaran saja. Berbeza dengan ni, kalau 3 bermaksud kita lukis 3 kali kan, sebab ini 1 saja, jadi kita tulis sekali saja.
Okey, kemudian cikgu tulis lagi maksimumnya dekat sini dengan minimumnya dekat sini, amplitude-nya dekat sini ialah bergantung di depan sign. Kalau sign ni depannya 4, maka dekat sini kita buat 4. Tetapi dekat sini tak ada apa-apa, maksudnya 1. Jadi dekat sini ialah 1, bawahnya ialah negatif 1. Okey, cikgu guna pensel saja dulu. Kemudian, dekat hujung sini ialah semestinya 360. Separuh daripadanya sini ialah 180. Dan ini dengan ini tengah-tengah ialah 180 bahagi 2 dapat 90. Ini tengah-tengahnya ialah 270. Okey, semua ini cikgu guna pensel. Kemudian dah siap yang macam tu, baru cikgu pergi kepada tambah 1. Okey, tambah 1 itu akan merubah pada nilai pada paksi Y. Okey, tambah 1 sini akan merubah nilai pada paksi Y. Okey, jadi dekat sini, kalau di sini 1 asalnya, sini negatif 1, sini kosong. Okey, jadi kalau tambah 1, bermaksud dekat sini kita tambah 1. Jadi kosong pun tambah 1. Negatif 1 pun kita tambah 1. Jadi nilainya yang baru ialah apa nilainya yang baru? Jadi sini 1 tambah 1 ialah 2. Jadi kita letak di sini ialah 2. 1 tambah kosong ialah 1. Kita letak nilainya 1. Tambah 1 tolak 1 nilainya ialah kosong. Jadi sekarang paksi X dia mesti berada pada Y-nya kosong. Dekat sini paksi X. Jadi sekarang paksi X dia tak boleh kat sini lagi sebab sini 1. Di paksi X dia berada di bawah. Jadi saya lukiskan paksi X yang baru. Okey. Paksi X yang baru di sini, di bawah. Okey. Jadi saya lukiskan macam tu. Jadi di sinilah paksi X-nya yang baru. Okey, ini. Jadi dekat sini, hujungnya dekat sini, ikut saja turun ke bawah 360 darjah. Okey, sini tengah-tengah sini turun saja ke bawah 180. Jadi kalau nak buat yang lain ni turun je lah 90. Okey, kemudian ini 270 kat sini. 270. Jadi paksi yang lama sini kita padamkan. Okey, kita padamkan. Jadi padam kat sini. Itu sebabnya tadi cikgu guna pensel. Yang tepi ni pun sama. Padamkan. Jadi itulah dia. Jadi itulah dia. Grafnya yang baru dengan paksi X-nya berubah. Okey, berubah. Jadi kalau dekat sini apa tu? Dia ternaik 1 sebab tambah 1 dia naik tambah 1 ke atas. Okey, jadi kita lihat contoh yang ke-7. Okey, kali ini kita diminta melakarkan grafnya iaitu Y sama dengan 3 sin X tolak 2. Jadi ada dekat sini, ada tolak 2 kat belakang dan ada 3 dekat depan. Jadi cara penulisan ini sama ada, dia sama saja kalau misalnya diberi Y, okey, sama dengan negatif 2 ni letak kat depan. Negatif 2 tambah 3 sin X. Maksudnya grafnya adalah sama. Okey, saya lukiskan paksi dulu. Okey, ni paksinya. Paksi X ini bila ada tolak 2 ke tambah 2 ke tolak 1 ke tambah, ada tambah tolak lah dekat belakang dia ataupun depan dia. Yang ini saya guna pensel untuk paksi X dia. Okey. Jadi untuk graf, masa peperiksaan, graf sebaik-baiknya awak guna sepenuhnya pensel lah sebab nanti ada berlaku kesilapan kan. Okey, kemudian dekat sini, kalau ada tambah dan tolak, okey, contohnya dekat sini tolak 2. Macam ini tadi. Okey, kita abaikan dulu. Kita tutup dulu. Tutup dulu. Saya tutup dengan baris ni. Jadi yang kita nampak dekat sini ialah Y sama dengan 3 sin X. Jadi graf yang dekat sini ialah graf sin X. Satu kitaran sahaja. Jadi cikgu lukis grafnya satu kitaran sahaja. Okey, ini lengkok ke bawah, kemudian naik ke atas. Okey, mesti bentuk lengkungan. Jangan pula awak guna pembaris untuk graf ini ya. Okey, kemudian dekat sini ada 3. Jadi sama macam ni tadi. Depan dia, depan sin ini ada 4. Jadi maksudnya 4, negatif 4. Jadi kalau 3, bermaksud amplitude dia maksimum dekat sini ialah 3. Dan bawahnya negatif 3. Jadi cikgu tulis dengan pensel. Sebab sini nanti ada negatif 2. Jadi dia akan merubah nilai kat sini macam ni tadi.
Okey, jadi sini 3. Bawahnya ini ialah negatif 3. Tengah sini ialah kosong. Okey, ini graf dah siap. Graf yang kita lukiskan ini ialah graf Y sama dengan 3 sin X. Dah siap graf yang asas ini, barulah kita pergi kepada soalannya yang sebenar. Okey, jadi ada tolak 2. Tolak 2 ini ialah ubah pada paksi Y. Okey, jadi paksi Y-nya sekarang 3. Jadi kita buat tolak 2. 3 tolak 2. Kosong tolak 2. Negatif 3 tolak 2. Semua setiap yang ada kat sini kita tolak dengan 2. Dan jawapan dia itu kita tulislah dekat sini. Okey, 3 tolak dengan 2 ialah 1. Jadi kita tulis ni 1. Kosong tolak 2 ialah negatif 2. Jadi sini ialah negatif 2. Kemudian negatif 3 tolak dengan 2 ialah negatif 5. Okey, inilah nilai-nilainya yang baru. Okey, jadi cikgu padamkan yang tulisan dengan pensel ni. Okey, jadi cikgu padam supaya awak nampak. Macam tu. Jadi di sini ada ini tadi ialah negatif 2 dengan 1. Jadi kita kena fikir di mana nak letak kosong sekarang. Ini ialah kawasan negatif. Ini kawasan negatif juga. Jadi kita kena letak di sebelah atas. Dia tak boleh lukis atas sini sebab sini dah 1. Kosong mesti di bawah 1. Jadi dekat sini cikgu buatkan negatif 2. Atas sini negatif 1. Atas sini ialah kosong. Lepas tu baru 1. Kan? Okey, jadi sekarang cikgu lukiskan paksi X-nya yang baru. Okey, paksi X-nya yang baru ialah ambil pembaris. Okey, kemudian buat pada kosong ini. Okey, ambil pembaris, kita buat pada kosong itu. Okey. Macam tu. Jadi di sinilah dia punya paksi X-nya yang baru. Okey, jadi kemudian kita nak tandakan. Nak tandakan dia punya sudut macam ni. Okey, hujung sekali sini turun ke sini. Okey, jadi di hujung sekali mesti 360 darjah. Di sini ialah 180 tengah-tengahnya kan. 180 tegak lurus ke sini 180. Jadi dekat sini 180. Antara ni dengan ni tengah-tengahnya ialah 90. So tengah sini 90. Antara ni dengan ni tengah-tengahnya sini ialah 270. Okey, kemudian ambil memadam, padamkan paksi yang lama. Okey, jadi saya padamkan paksi yang lama. Jadi saya ubah paksi saja. Paksinya bergerak ke atas sedikit dan diletaknya pada kosong. Okey, itulah dia graf untuk contoh yang ke-7 dan cikgu nak tunjuk satu lagi contoh yang terakhir, contoh yang ke-8. Okey, soalannya yang perlu dilakarkan grafnya ialah Y sama dengan 2 sin 2X tambah 3. Okey, ataupun boleh ditulis tambah 3 ni diletak kat depan. Sama saja. 3 sebab dia positif, jadi letak positif lah. 3 tambah 2 sin 2x. Jadi grafnya adalah graf yang sama. Okey. Okey, kita perhatikan pada persamaan ini. Di sini ada tambah 3. Okey, jadi kita abaikan dulu tambah 3 berkenaan. Jadi saya tutup dulu. Tambah 3 tu kita fikir kemudian. Jadi grafnya yang asal ialah Y sama dengan 2 sin 2x. Okey, jadi di sini ada tertulis 2x. Kat sini 3x. Kalau 2x bermaksud 2 kitaran. Jadi graf itu kita kena lukis 2 kali. 2 kali. Jadi sekarang kita lukis graf dia yang pertama. Okey. Okey. Kemudian ke bawah. Macam tu. Itu baru satu kitaran. Kemudian kita lukis sekali lagi sebab ni sin 2x. Jadi naik ke atas. Turun ke bawah. Naik ke atas mula. Okey. Ini satu kitaran. Y sama dengan sin x. Kemudian kita tambah satu lagi. Ini menjadikan dia Y sama dengan sin 2x. Okey. Kemudian dekat depan ini ada 2. 2 dekat sini ialah untuk merubah pada paksi Y. Okey, ini paksi Y yang 2 di bahagian hadapan. Okey, jadi bermaksud ketinggiannya amplitudenya dekat sini ialah 2 dan juga negatif 2. Dan tengah-tengah sini kosong. Okey,
Jadi kita dah tandakan ni. Jadi maksudnya apa yang saya dah lukiskan ini lengkap menunjukkan graf Y sama dengan 2 sin 2X. Ini dia. Dengan hujung sekali sini ialah 360. Apa saja grafnya, ujung dia mesti 360. Separuh daripadanya ialah 180. Separuh lagi 180 bahagi 2 ialah 90. Ini bahagi 2 lagi. Dekat sini ialah 270. Okey. Kemudian barulah saya buka yang dekat belakangnya itu tambah 3. Tambah 3 dekat sini akan ubah nilai di paksi Y. Okey, ini akan ubah nilai pada paksi Y. Yang seperti yang saya sebutkan tadi pada paksi Y. Jadi dekat sini tambah 3, maka kita buat dekat sini ikut dekat cos ini tambah 3, sini pun kita tambah 3. Jadi dekat sini kita tambah 3. Tambah 3. Tambah 3. Jadi nilai yang baru kita tulis semula. 2 tambah 3 ialah 5. Jadi kita tulis 5. 0 tambah 3 ialah 3. Negatif 2 tambah 3. 3 tolak negatif 2 pun boleh. 3 tolak negatif 2 ialah 1. Okey. Jadi itu nilainya yang baru. Jadi di sini 1, 3, 5. Okey, kalau kita tengokkan kalau sini ada 1 hingga 3 bermaksud 1 tengah-tengahnya sini 2 kan, sini 3. Okey. Jadi di mana kita nak buat paksi X yang baru. Bila ada tambah ataupun tolak, paksi X-nya akan berubah. Jadi kalau sini ada tambah 3 bermaksud paksi X-nya akan berubah. Jadi kalau sini 1 bermaksud paksi X-nya mestilah di bawah 1 sebab paksi X dia berada pada Y-nya tu kosong. Kosong. Jadi dekat sini ini 1, sini 2, sini 3. Jadi kalau turun bawah 1, kosong, negatif 1. Jadi kosong tu di sini. Jadi saya tuliskan di sini letaknya kosong. Okey, jarak ni sama lah. Sini 1, 2, 3. Jadi sini kosong 1, sini kosong di sini. So ambil pembaris. Okey, kita lukiskan paksinya di situ. Jadi paksi yang baru ini memang tidak kena pun dengan graf yang kita lukis tadi. Jadi di sinilah paksi X. Cuma kita kena turunkan nilai sudut ini ke bawah. Ini lurus ke bawah sini ialah 360. Ini turun ke bawah betul-betul ialah 180. Ini tengah-tengahnya ialah 90. Ini tengah-tengahnya ialah 270. Jadi untuk yang saya buat dengan pensel tadi saya padamkan ya. Jadi supaya kita nampak yang sebenarnya macam mana. Okey, itulah dia graf dan juga paksi X. Graf untuk Y sama dengan 2 sin 2X ada tambah 3. Jadi cikgu ingatkan dekat sini semasa peperiksaan SPM, dia mungkin tak tunjukkan whole semua graf, satu graf ini daripada ujung sampai ke ujung. Tak ya. Dia bergantung kepada soalan. Jadi kalau soalan itu dia minta sebahagian sahaja sampai 180 contohnya. Jadi kalau sini sampai 180 sampai sini je lah. Sampai sini je lah grafnya. Jadi soalan ni kalau keluar dalam soalan adjektif, dia graf dia macam sampai sini saja. Okey, kalau baca ni sampai 180 sampai sini sajalah grafnya. Okey, tengah-tengah sini 90. Macam tu. Okey. Jadi yang saya lukiskan ini ialah merujuk kepada soalannya tadi, iaitu X-nya terletak di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, itu sahaja penerangan cikgu berkaitan dengan graf. Asasnya ialah Y sama dengan sin X. Okey, jadi dalam soalan tadi kita dah lihat pelbagai bentuk graf yang mana bila Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey, iaitu di mana A dekat sini A lebih besar daripada 0 dan juga B lebih besar dari 0. Dan C ini boleh saja nombor positif ataupun nombor negatif. Jadi ini positif, ini pun mesti positif. Okey, jadi saya harap jangan lupa untuk like dan subscribe dan kita bertemu lagi di video yang akan datang.